Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita terus berada dalam Madinah Ramadan. Kita terus berada dalam suasana kita mengejar-ngejar untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlumba-lumba mencari kebaikan. Kita berlumba-lumba, kita bersaing untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala bersempena dengan bulan Ramadan al-Mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Tuan-tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedar tak sedar kita sudah pun hampir kepada penghujung Ramadan. Ini bermakna beberapa hari sahaja lagi bulan Ramadan yang kita cintai ini, bulan Ramadan yang kita kasihi ini akan meninggalkan kita. Namun begitu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahawa dengan ibadat puasa ini banyak hikmahnya kepada kita. Banyak pengajarannya kepada kita, banyak apa yang dikatakan sebagai pelajaran untuk kita pelajari sepanjang bulan Ramadan ini. Dengan ibadat berpuasa, tentunya kita melihat bahawa antara hikmahnya, tuan-tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala boleh melihat kepada Al-Quranul Karim daripada surah Al-Baqarah ayat 183 menceritakan kepada kita hikmah utama ataupun objektif utama kita berpuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, maka diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tuan-tuan kepada kita semua bahawa ibadat puasa tentunya objektif utama ataupun hikmah utama ialah dia nak membina ataupun nak ada ketakwaan dalam diri kita, nak mencipta sifat takwa dalam diri kita, nak membina perasaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan ibadat puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, bila mana kita berpuasa banyak sebenarnya yang kita dilarang ataupun kita ditegur. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang melibatkan kita tunduk kepada hawa nafsu kita. Antaranya perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum, jima' dan juga perkara-perkara lain yang boleh membatalkan puasa kita tidak boleh lakukan. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila mana kita lakukan perkara-perkara tersebut seolah-olah kita tunduk kepada hawa nafsu kita. Dan bila mana kita tunduk kepada hawa nafsu, maka menyebabkan kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, daripada ayat ini jelas kepada kita bahawa hikmah berpuasa ialah dia nak mencipta ataupun nak membina ketakwaan di dalam diri kita dengan ibadat berpuasa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah lain yang kita dapat dengan ibadat berpuasa juga ialah kita meninggalkan daripada kesenangan dunia. Bila kita buat ibadat berpuasa ini, secara umumnya kita melihat bahawa kita, orang Islam, orang yang berpuasa, banyak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang betul-betul berpuasa semata-mata kerana Allah Taala. Sebagaimana hadis, man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap keredaan daripada Allah, maka seolah diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maknanya tuan-tuan, ini adalah bagi orang yang berpuasa dengan sepenuh perhatian. Bukan sekadar berpuasa untuk melepaskan kewajipan semata-mata. Bahkan puasa itu
dengan ibadat berpuasa itu betul-betul dia berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan, dengan perasaan ini boleh menyebabkan kita berpuasa semata-mata kerana Allah Taala, dan dengan itu kita lupa daripada segala kesenangan dunia. Kenapa? Kerana kita, jiwa kita, bila mana kita berpuasa, kita banyak lakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kurangkan makan dan minum, kita beribadat, kita qiyamul lail. Semua itu kadang-kadang hadirnya perasaan kita bila mana kita berada bulan Ramadan. Sebab itulah tuan-tuan, dengan berpuasa ni kita melihat bahawa kita jadi kita meletakkan keduniaan ataupun kesenangan perkara-perkara dunia itu di belakang. Maksudnya tuan-tuan, ibadat berpuasa itulah yang memberi satu jadual kepada kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, itu antara hikmah kita berpuasa pada bulan Ramadan. Mungkin pada bulan lain kita tak boleh melakukan ibadat seperti ini, seperti kita berada pada bulan Ramadan. Namun hebatnya Ramadan, bila mana kita masuk saja ke perkampungan Ramadan, maka automatik diri kita akan jadi berubah. Mudah-mudahan kita berubah dengan betul lah. Maksudnya kita berubah dengan sebenar-benar perubahan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada itu, hikmah kita berpuasa ialah kita berusaha untuk kita jadi lebih baik. Maknanya tuan-tuan, dalam kita berpuasa, jiwa kita ataupun diri kita akan cuba untuk buat baik. Kenapa? Kerana anjuran daripada hikmah ataupun anjuran daripada ibadat Ramadan itu, ibadat berpuasa itu boleh menyebabkan kita rasa diri kita ni ada benteng untuk kita melakukan amal ibadat, dan ada benteng untuk kita menjauhi daripada segala perkara larangan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, ini hebatnya puasa. Sebab itulah kadang-kadang bila kita berada bukan pada bulan Ramadan, seringkali kita mudah terjebak dengan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila masuk saja bulan Ramadan, maka jiwa kita akan rasa tenang, dan kita akan rasa kita cuba sedaya payah untuk kita menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hikmah yang terakhir saya nak bincangkan di sini, saya nak sebut di sini, dah banyak lagi sebenarnya. Tapi ini mungkin terakhir, iaitu hikmah berpuasa seolah boleh menyebabkan kita rasa kita merasai apa yang dideritai oleh orang yang kurang berkemampuan. Maknanya kita melihat bahawa di sinilah lahirnya naluri kita, bagaimana orang yang tidak dapat makan sehari semalam. Bagaimana orang yang tidak mampu untuk menyediakan makanan kepada diri sendiri, anak-anak dan serta tanggungan bila mana kita berpuasa. Sebab itulah tuan-tuan, disebut oleh para ulama bahawa digalakkan kepada kita untuk kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Itu satu pesanan daripada para ulama kepada kita, disertakan dengan dalil-dalil bahawa banyaknya ataupun tingginya darjat orang yang memberi makan kepada yang berpuasa. Maknanya menyediakan juadah berbuka puasa, sebagaimana kata Nabi SAW bahawa orang yang memberi makan kepada yang berpuasa dengan menyediakan juadah ataupun hidangan berbuka puasa, maka baginya pahala seperti mana orang yang berpuasa itu. Tuan-tuan apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu yang penting kita melihat bahawa hikmah-hikmah ini hanya ada pada bulan Ramadan, dan hikmah ini hanya ada bagi orang yang berpuasa. Sekiranya kita tidak berpuasa dengan sebaiknya, maka boleh jadi kita tak rasa apa yang hikmah ini dapat kepada kita ataupun tidak. Tapi bagi orang yang betul-betul ikhlas berpuasa, tentunya hikmah ini akan memberi kesedaran kepada kita untuk kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, untuk kita berpuasa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berpuasa pada tahun ini dan tahun-tahun yang lepas, dan juga puasa-puasa yang bakal kita lakukan pada masa akan datang, boleh menjadi satu sumber inspirasi kepada kita untuk kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi taala, semata-mata kerana Allah Taala. InsyaAllah tuan-tuan, itulah yang disebut tadi daripada beberapa hikmah ataupun pengajaran yang kita dapat daripada berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul sebagai puasa seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagaimana puasa yang dilakukan oleh Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sekian perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.